teknik dalam pemikiran computational. Okey, ada 4 asas teknik pemikiran computational. Okey, yang pertama ialah teknik leraian ataupun kita panggil decomposition. Okey, jadi kita nak perhatikan bagaimana 4 teknik ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Okey, apa itu teknik leraian? Iaitu melibatkan pemecahan suatu masalah dalam sistem yang kompleks kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, kemudian bahagian kecil itu kita boleh teliti, selesaikan ataupun direka bentuk secara berasingan. Okey, kita tengok contoh yang dibagi. Contohnya masalah masalah binaan anak tangga yang menggunakan batu bata. Okey, jadi kita nak tentukan berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga tersebut. Okey. Jadi teknik leraian kita boleh gunakan dengan kita pecahkan setiap bahagian anak tangga tersebut. Okey, ini bahagian 1, bahagian kedua, bahagian ketiga dan kemudian keempat dan kelima. Jadi dengan menggunakan teknik leraian kita dapat kira maksudnya satu persatu. Jadi dia lebih memudahkan kerja kita. Okey, kemudian kita tengok teknik pengecaman corak. Yang tadi masa teknik leraian tidak lagi dapat lagi selesaikan masalah kita untuk mengira anak tangga. Berjumlah batu bata yang digunakan untuk membina anak tangga itu. Okey, jadi kita teruskan dengan teknik pengecaman corak. Okey, selepas kita selesai kita leraikan masalah tersebut, okey, corak tersebut kita boleh corak tersebut kita tengok kesamaan ataupun ciri yang sama dalam masalah yang lebih kecil. Okey. Okey, apa yang kita nampak ciri-cirinya ialah bilangan batu bata tapak dia yang bawah sekali ialah 5. Lapisan dia ada 1. Jadi jumlahnya adalah 5. Okey, untuk yang kedua pula dia punya batu bata tapak dia masih sama juga iaitu 5 dan dia punya lapisan adalah 2. Dan seterusnya 3, lapisan yang ketiga. Okay, jadi bahagian ketiga bahagian yang ada anak batu yang lapisan ketiga 3 darab 5, yang keempat 4 darab 5 dan seterusnya. Jadi yang ni kita dah nampak dia punya corak setiap bahagian anak tangga tadi tu dia ada pengiraan dia yang ada yang sama, ada yang dia berbeza. Okey, contohnya bilangan batu bata tapak dia semua sama 5 tapi bilangan lapisannya berbeza. Okey, setelah selesai kiraan tu, okey, apakah penyelesaian bagi binaan tangga dalam darjah 1.2? Jadi daripada sini kita akan dapat kira berapakah jumlah batu bata yang diperlukan untuk membina anak tangga tersebut. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana teknik peniskalaan digunakan dalam bagaimana kita guna untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, aspek penting bagi menyelesaikan masalah ni adalah yang penting ialah lebar tangga daripada 5 biji batu bata. Kemudian bilangan anak tangga ialah 5. Okey, itu aspek yang penting. Okey, kalau yang kurang penting pula ialah saiz batu bata. Okey, saiz batu bata tu tak kira lah berapa saiz dia, asalkan dia 5 batu bata itu sudah memenuhi kehendak dia punya nak membina anak tangga. Okey, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat batu bata. Okey, tak kira lah bahan tu guna apa pun, yang penting batu bata tu boleh membina anak tangga. Okey, kemudian kita tengok teknik pengitlakan. Okey, dalam teknik pengitlakan melibatkan pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan, iaitu mungkin dalam bentuk formula, teknik, peraturan ataupun langkah-langkah untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi selepas kamu melakukan 3 tadi langkah-langkah tersebut, jadi kamu bolehlah dapatkan suatu formula bagaimana kita nak mengira jumlah batu bata untuk membina tangga. Okey, anak tangga tu bagaimana kita nak kira. Okey, formula yang didapati itu, sebelum kita dapat formula dulu, kita tengok dulu jadual dia. Okey, untuk bahagian A, hak ni ada 1, 2, 3, ada 5
ada 5 bahagian A, B, C, D, E. Okey. Panjang setiap anak tangga tersebut adalah 5. Lebar dia, itu lebar dia adalah 1, iaitu lebar dia. Lebar satu anak tangga ialah 1. Okey, tinggi dia dia bergantung pada bahagian dia. Bahagian A dia punya tinggi 1 je. Okey, B dia ada 2. Tengok kita tengok warna dia kan. B hijau ada 2. C 3. C ada 3, dia 3 anak tangga dia. Okey, ketinggian dia. Okey, D ada 4 dan E ada 5. Jadi kalau ada satu lagi anak tangga iaitu 6, maksudnya di sini ada 6 lah. 6. Okey. Dan kamu perhatikan panjang dan lebar tidak berubah, hanya yang berubah adalah tingginya saja. Bagaimana nak dapatkan jumlah ialah 1 darab 5, 2 darab 5 dan seterusnya kita akan dapat jawapan dia. Jadi jumlahnya adalah setelah kita campurkan ke semua bahagian. Okey. Jadi kesimpulannya kita dapat satu formula. Okey. Jumlah batu bata bagi setiap bahagian. Okey. Bilangan batu bata bagi panjang, kemudian bilangan batu bata bagi lebar. Contohnya tadi 5. Okey, lebar dia ada 1. Tinggi dia berapa? Katalah tinggi dia ada 3. Okey, so dia akan darabkan tu semua, dapatlah jumlah dia. Okey, jumlah batu bata bagi setiap bahagian. Okey, jadi formula ni terpakai untuk maksud kalau kita ubah di sini, kita ubah bilangan batu batanya ada 6. Bilangan batu batanya ada 1, tetap kekal 1. Tinggi dia kita ubah juga, maksudnya jadi bilangan batu bata tu automatik kita tahu berapa jumlahnya. Okey, ini adalah formula dia. Ini kamu boleh tengok jadual dia. Kalau berubah, kita nak lebar dia kepada 2. Jadi dia tukarlah. Okey, dia jadi kat ni 1 darab 2 darab 5 jadi 10. 2 darab 2 darab 5 ialah 20. Okey, 3 darab 2 darab 5 adalah 30. Jadi totalnya kita akan dapat 150. Jadi maksudnya jumlah jumlah batu bata yang diperlukan adalah bergantung kepada panjang, lebar dan juga tinggi yang kita tentukan.